Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anas Arifuddin bin Ahmad Suhaidi, 000767. InsyaAllah saya dan kawan saya Nabil akan membentangkan tajuk pengamalan tarikat Ba'alawi di Terengganu. Pertama, konsep ilmu tarikat. Dari segi bahasa, ia berasal dari kalimah Arab iaitu taraqa, tariqa, yaturuku yang bermaksud jalan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat ke-16, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Maksudnya, dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan atas jalan itu iaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, iaitu rezeki yang banyak. Syahidnya pada perkataan at-tariqah, iaitu jalan. Dari segi istilah pula, tarikat itu ialah sirah ataupun perjalanan hidup yang khusus bagi mereka yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu taala, lagi pula mengharungi berbagai-bagai rintangan dan melalui peningkatan rohani dalam berbagai-bagai maqam. Ini definisi yang diberikan oleh Syekh Jurjani. Konsep ilmu tasawuf pula, dari segi bahasa, ia juga daripada kalimah Arab iaitu as-safa, bermaksud bersih atau suci. Istilah pula, satu ilmu untuk membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah dan menghias diri dengan sifat-sifat yang mahmudah. Apa beza antara tarikat dan tasawuf? Bezanya ialah tarikat itu adalah jalan yang boleh menyampaikan seseorang mukmin itu kepada darjah ihsan. Dan ihsan itu ialah tasawuf. Tasawuf itu bersifat lebih umum, manakala tarikat itu lebih khusus. Jadi, jalan nak sampai ke tasawuf ialah melalui tarikat. Latar belakang tarikat Ba'alawi. Pertama, tarikat ini berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Gelaran Ba'alawi diberikan kepada tarikat ini adalah hasil daripada kalimah Ba yang merupakan dialek orang Yaman terhadap kalimah Bani yang bererti keluarga. Alawi pula dinisbahkan kepada Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi, Ba'alawi yakni Bani Alawi. Tarikat Ba'alawi adalah tarikat yang dikaitkan dengan keluarga Alawiyin atau lebih dikenali sebagai Sa'adah ataupun keluarga Said, ataupun kita kenal dengan Ahlul Bait Nabi SAW. Ajaran tarikat Alawiyah ini boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja tanpa perlu berguru secara khusus sekalipun kepada musyiknya. Jadi, berbeza dengan tarikat-tarikat yang lain. Tarikat ini tidak terlalu menekankan kepada riadah seperti kezuhudan, melainkan lebih menekankan pada amal, akhlak dan beberapa wirid dan hizib serta zikir yang ringan. Biografi Imam Al-Faqih Muqaddam. Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui susu galuh Husain bin Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra, serta bersambung dengan Imam Ahmad Al-Muhajir dan Alwi Al-Ubaidillah yang telah disebutkan tadi. Gelaran Al-Faqih Muqaddam diberikan kepada beliau adalah kerana kealiman beliau yang sangat hebat, khususnya dalam bidang fiqh dan tasawuf. Sebelum mengasaskan tarikat ini, Al-Faqih Muqaddam telah menerima sebuah khirqah daripada gurunya iaitu Imam Abu Madian yang memang masyhur dengan kesufiannya sebagai tanda izin untuk mewujudkan dan memimpin sebuah tarikat. Beliau telah menerima khirqah Imamah Al-Kubra yang merupakan lambang pangkat kepimpinan tertinggi bagi wali pada zaman itu. Perkembangan tarikat Ba'alawi dan tokohnya. Pertama ialah apabila kemunculan sebagai tarikat sufi. Antara tokoh terkemuka pada zaman itu ialah Imam Al-Basri, Imam Jadid dan Imam Alwi, digelar sebagai Imam Mujtahid. Imam Muhammad bin Ali bin Alawi juga pada zaman 700 Hijrah, tarikat Ba'alawi ini dikembangkan oleh tarbiyah para masyayikh. Antara masyayikh pada itu ialah Syekh Abdul Rahman As-Sagaf, Syekh Umar Muhdar, Syekh Abdullah Al-Idrus dan Syekh Abu Bakar As-Sakran. Dan penyusunan pembukuan manhaj tarikat pada peringkat kedua dipimpin oleh Syekh Abdullah Al-Idrus dan Abu Bakar As-Sakran. Berlaku perubahan dalam Alawiyah iaitu zikir dan amalan mula disusun dengan menghimpunkan pelbagai zikir dan wirid yang datang melalui Al-Quran dan hadis, iaitu Ratib Al-Adrus terhasil.
Peringkat ketiga, pentajdidan dalam penyebaran tarekat. Pertama, dipimpin oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sangat masyhur. Berlaku penyebaran dan pembukuan bagi tarekat Ba'alawiyah. Dan Imam Al-Haddad telah memperkenalkan tarekat Ba'alawiyah kepada seluruh dunia. Beliau juga melakukan pembaharuan daripada segi penyusunan zikir-zikir dan wirid yang mudah diamalkan oleh masyarakat sehingga digelar sebagai mujaddid. Dan terhasillah Ratib Al-Haddad. Sekian. Seterusnya, biodata Khalifah Tarikat. Nama saya Muhammad Nabil Ali bin Muhammad Fakri, bernama Trik 060735. Nama beliau adalah Engku Ibrahim bin Engku Wazing Al-Idrus. Beliau lahir pada 8 Mac 1972. Antara pendidikan beliau adalah bermula daripada SPM, kemudian Diploma Bahasa Arab dan Kesusastraan di Kuza, kemudian Ijazah Sarjana Muda juga dalam bidang sama di Al-Azhar, Mesir, dan dalam pengajian master beliau adalah dalam bidang Usuluddin di Universiti Malaya, dan akhir sekali ijazah Dr. Falsafah di UKM. Beliau merupakan bersyarah di Jabatan Usuluddin di UNIZA. Beliau giat mengajar di sekitar Kuala Terengganu, dan beliau juga sebab berbai'ah dan ditalkinkan bersama Al-Alamah Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri ketika menuntut di Mesir dahulu. Pegangan akidah bagi Bani Alawi adalah bertunjangkan dengan akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Al-Haddad berkata dalam syairnya, "Dirilah oleh kamu akan Asy'ariyah," yakni berpegang dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada pegangan kepercayaanmu, kerana sesungguhnya pegangan itu merupakan sumber yang bersih daripada sebarang penyelewengan dan kekufuran. Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Drus pernah membacakan talqin yang berbunyi, "Akidahku adalah akidahnya Al-Asy'ari, mazhabku adalah Imam Syafi'i, dan tasawufku adalah daripada Al-Ghazali dan Imam Al-Baghdadi." Antara tempat pengamalan tarekat Ba'alawi di Terengganu adalah Masjid Tuku Palu dan Masjid Tuku Tuan Besar. Yang ketiga adalah Madrasah Darul Muhajirin Pondok Bukit Jong. Yang keempat adalah Zawiyah Imam Al-Idrus Darul Hashimi yang diasaskan oleh Ustaz Syed Hafiz. Yang kelima adalah Surau Tuku Syed Sagaf, Gong Kapas. Yang terakhirnya adalah Madrasah Al-Hidayah Batu Buruk yang dipimpin oleh Ustaz Mustafa Kamal. Amalan Bani Alawi antaranya adalah wirid ba'da subuh. Antara wiridnya adalah wirid Habib Abu Bakar bin Salim, Wirdul Sakran dan Wirdul Latif. Wirid ini dibacakan oleh Dr. Engku Ibrahim selepas solat subuh bersama ahbabnya sebelum memulakan pengajian. Yang kedua, bacaan ratib dan hizib. Antaranya ratib Al-Fatihah yang dibacakan sebelum qasidah. Yang kedua, ratib Al-Atas, dan kedua, ratib Al-Haddad. Yang ketiga adalah bacaan maulid dan qasidah. Antaranya adalah Diaul Lamek yang dikarang oleh Habib Umar. Yang kedua adalah maulid Dibai, dan yang ketiga yang dikenali oleh masyarakat umum iaitu qasidah Burdah. Seterusnya, apakah responden mengenai tarikat? Yang pertama adalah Muhammad Hafirdah bin Ahmad, iaitu yang bertarikat dengan Naqsyabandi. Katanya adalah tarikat dan tasawuf adalah kaedah utama untuk mencapai hakikat insan. Maka apabila tasawuf itu berperanan membersihkan hati, maka cara untuk mencapai maksudnya adalah dengan bertarikat. Bertarikat ini adalah merupakan manhaj ataupun institusi yang berfungsi membentuk kepribadian insan melalui daripada guru. Tarikat ini tidaklah pelik jika terdapat perbezaan sebagaimana berbezanya dalam bidang fiqh walaupun berbeza daripada beberapa perkara seperti wirid dan sebagainya. Yang kedua adalah Ustaz Syed Abdul Matin bin Syed Husin yang mengamalkan tarikat Ba'alawi. Katanya seseorang yang mengamalkan tasawuf perlulah bertarikat kerana kesan amalan tarikat pada diri itu adalah bersipilin dengan dalam agama. Hal ini kerana dengan bertarikat kita perlu memperuntukkan sejumlah masa untuk kita melaksanakan wirid-wirid yang ditentukan oleh sang guru. Maka dengan kita menyusun itu, kita akan lebih berdisiplin kerana kita perlu mematuhinya. Dan akhir sekali, Al-Ustaz mengatakan perlulah kita bertarikat kerana ia menjadi panduan dalam melaksanakan amalan sunnah dan daripada ulama salafus soleh. Seterusnya adalah Imam Muhammad Al-Iman bin Zaidi merupakan pelajar syariah.
Katanya kedua-dua tarekat dan tasawuf ini berkait antara satu sama lain dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namun, orang yang mengamalkan tarekat tidak akan mendapat apa-apa hasil sekiranya dia tidak memahami dan belajar maksud tasawuf dan sifat-sifat yang perlu diamalkan dan perlu dihindarkan. Hai sekali adalah Abdul Rahman bin Ahmad Tirmizi, merupakan pelajar Al-Azhar, mengatakan bahawa pekerjaan subulana pada Al-Quran, walladzina jahadu linahdiyahum subulana, memberi gambaran perjalanan tasawuf ini mempunyai cara yang pelbagai untuk mencapai hadaf yang sama. Maka di sinilah peranan tarekat sebagai pembimbing jalan-jalan untuk mencapaikan hadaf tersebut, iaitu membersihkan hati. Tasawuf tanpa tarekat itu tidak sempurna kerana perjalanan rohani itu perlu dibimbing oleh sang guru. Pengamalan tasawuf yang sebenar adalah pada perbuatan zahir dan daripada sudut batin. Itulah sebenar-benar ataupun hakikat tasawuf yang kita memerlukan kepada bertarekat. Wallah.